Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muaz, aka Muaz Ifing. Kalau perasan baju ni kan, dan duduk dekat kawasan yang kosong macam ni, kita banyak berbincangkan tentang topik-topik isu semasa. Dan topik yang saya nak bincangkan pada awak ni sepatutnya dia masuk pada projek saya yang lain, iaitu projek saya berkenaan dengan idea. Tetapi malangnya topik saya ni, tajuk saya ni tak dapat nak menjanakan idea, tapi hanya boleh create masalah saja. So ini adalah benda yang saya nak kongsi dengan awak lah. So far saya boleh dikira macam saya tak tahu penyelesaian apa kepada masalah yang saya alami ni. Dan memang sangat saya tak tahu apa benda nak cakap, saya tak tahu apa benda awak expect, dan saya just berterus terang dengan awak tentang apa benda saya rasa. Okay, kita buka salah satu topik ni, iaitu peluang yang kita ada dekat Malaysia ni. Peluang yang kita ada untuk jadi businessman, untuk menjadi orang yang macam perantara antara kilang dengan customer. Okey, apa benda kita buat? Kita buat website, kita buat apps. Kita tak buat keluar apa-apa produk, dan kita tengok apa punya customer demand. Customer demand baju, kita cari baju dekat kilang yang dia buat murah. So baju tu disebabkan dia buat banyak, baju tu nilai dia turun sehingga RM10 selai. Bila RM10 selai, saya ambil baju tu, saya letak dalam saya punya apps, saya akan jual sebanyak RM25. So satu helai baju saya untung 15. So apa saya buat ialah saya tarik apa tu iklan, ataupun saya tarik traffic masuk ke dalam saya punya apps ataupun saya punya laman web, dan nama saya akan terkenal lah. Contoh macam muazifing.com. So ramai orang datang kat situ, ramai orang jadikan tempat saya untuk membeli belah secara online, dan saya jadi kaya dekat situ lah. Saya jadi jutawan, rumah saya akan jadi besar, kereta saya akan jadi banyak, berlambak. Dan itu pengakhirannya bila kita bergelar sebagai seorang jutawan. Tapi saya punya rasa hati ni, saya rasa macam tak sedap. Tak sedap maksudnya, bagi saya dunia ni tak begitu bercabar. Dunia ni tiada cabaran. Tapi kalau orang yang nak perli saya tu, dia kata kalau kau dah jutawan, kau cakap dah macam tu, barulah kau cakap macam tu. Cuba kau jadi jutawan dulu, tengok senang tak senang. Nak jadi jutawan susah tau. So okay, saya faham, memang nak jadi jutawan tu susah. Tapi apa yang saya maksudkan, teori yang kita ada tu, kita mengambil keuntungan hanya kerana rakyat Malaysia tidak begitu memahami internet, tidak begitu memahami apa benda yang dibuat oleh kilang-kilang ni. Kita kaya sebab dia orang tak tahu nak cari baju tu kat mana. Dia orang beli baju tu RM25. Kalau dia orang tahu dia orang boleh dapatkan baju tu RM10, kenapa dia orang tak terus beli je daripada kilang tu? Macam contoh sekarang ni, macam kita ada Amazon, Alibaba. So saya buka saya punya apps, muazifing.com. Bila you order dekat produk dekat I punya laman web I akan contact produk Alibaba tu, dan kita akan send courier dengan servis yang disediakan oleh Alibaba tu sendiri. So I nak kata, kenapa you nak sibuk masuk I punya laman web daripada you pergi terus kepada Alibaba tu sendiri, lagi murah. So kalau you buat macam ni, run up lah I punya business, betul? Tapi macam mana boleh run up? Maksudnya kalau business tu adalah bagus, business tu memberi manfaat, sepatutnya saya kaya, semakin kaya. Tapi macam mana tiba-tiba boleh run up? Tahu tak kenapa boleh run up? Run up disebabkan manusia semakin berpengetahuan. Dia tahu kat mana nak cari, dia tahu kat mana nak fikir, dia tahu kat mana nak dapat benda murah. Dan sebenarnya saya ni tidak lain tidak bukan hanyalah orang yang mengambil kesempatan kepada orang-orang yang tidak mempunyai pengetahuan tentang sesuatu. Dan saya merasakan bahawa ini bukan apa benda yang saya nak, ini bukan cara hidup yang saya nak. Kenapa saya hidup macam ni? Kenapa ini trending? Kenapa ini apa benda yang kita makan? Saya tak berminat. Saya tak rasa saya akan pergi ke mana-mana. Pergi kilang, jumpa pinggan mangkuk murah.
masuk lama web, jual mahal sikit. Pergi kilang, apa-apa jenis barang-barang sekalipun, bila pergi masuk sana, kita jual mahal sikit. Nasib baik saya berjaya ambil trafik. Nasib baik saya bayar ads dekat Facebook untuk famouskan saya punya laman web. Tapi di mana kesungguhan saya dalam merancang sesuatu, padahal saya just ambil barang dan put a price tag. Ambil barang dan naik harga. Bagi saya itu tak mencabar. Saya suka kalau saya buat benda dengan tangan saya sendiri. Maksudnya kilang tu buat cawan dan cawan tu cantik, dan saya suka dengan benda tu, dan saya teringin nak buat cawan saya sendiri. Dan ketika inilah masalah tu datang, sebab benda tu dah tak logik. Kenapa dia buat sebanyak 1,000 cawan nak dibandingkan saya baru buat satu cawan? Apa fungsi je? Macam mana saya nak perform kalau saya orangnya yang buatkan benda macam tu? So saya start dekat sini lah, sebab idea tu dah nampak seronok dah. Saya nampak company ni buat handset, saya nak buat handset saya sendiri. Saya nampak company ni buat periuk nasi, saya nak buat periuk nasi saya sendiri. Saya nampak saya akan variety lah. Kalau you hanya masak nasi saja, sayur boleh, ayam boleh, ikan boleh. Dan bila kita tengok, sebenarnya bermacam-macam benda yang dah dibuat oleh kilang ni sampai kita tak pernah fikir oleh akal. So mana relevannya untuk saya cipta barang saya sendiri? Saya beranggapan bahawa kita buat satu platform untuk menghasilkan barang-barang kilang, di mana kilang tu buat cawannya sendiri dan lepas tu saya datang, saya buat propose dan saya buat cawan saya sendiri. Okey, sebenarnya dia macam dia tengah pusing kan ni, saya pun tak apa apa benda saya nak bagi tahu ni. Sebab sama je lah macam kilang tu buat juga. Cuma saya datang, saya pula buat cawan tu kat sana. Tapi macam mana kalau saya nak buat cawan satu je? So saya perasan sebenarnya saya buat macam ni tau. Saya cakap diri saya apa benda yang saya nak, lepas tu saya cuba tackle macam mana nak menjadikan suasana tu seperti apa benda yang saya harapkan. Sebab saya just nak buat cawan, design saya sendiri tak banyak, 10 saya nak buat 100. Atas sebab apa? Sebab suka. Saya suka dengan cawan tu, saya suka dengan design dia. Saya teringin nak ada design saya sendiri, dan saya tak bercita-cita pun nak jadi businessman yang berjual cawan. So kisah kalau macam tu, maksudnya kisah sekarang ni dia makin lama makin kompleks segala sebenarnya pun. Macam kita cakap pasal peluang yang kita ada untuk buat semua benda ni. Memang dia orang suka main dengan margin. Kalau kita buat sikit, kita perlu bayar mahal. Kalau kita buat banyak, boleh dapat harga murah. Tapi belum tentu kita boleh jual semua. So sebenarnya apa benda saya nak, bagi saya adalah satu benda yang mencabar kalau kita mencuba segala apa benda yang kita nak. Baik kita membuat perabot, kita mencipta Android software, ataupun kita memasak burger, ataupun kita buat desain baju, ataupun kita menghasilkan minyak wangi. Tapi sayangnya trending di dunia, trending di Malaysia, kita boleh pilih satu saja, lepas tu kita kena fokus. Saya tanya, kenapa kita kena hidup macam ni? Bagi saya, kita hidup macam ni sebab sistem yang aturkan kita hidup macam ni. Sistem yang membuatkan kita tertekan dan tidak dapat lari daripada apa benda kita masalah yang kita alami. Sebab kalau I nak lari, I kena settlekan masalah ni dulu, lepas tu baru I boleh lari tempat lain. Dan ini adalah bukan benda yang menyeronokkanlah saya memang saya rasa dunia ni tak bercabar. Dan saya sentiasa buat cabaran saya baru. So contohnya macam setiap bulan ada benda baru yang saya buat, dan setiap tahun ada 12 produk baru. Dan selama mana saya hidup, selama itulah bermacam-macam benda yang saya cipta. Tapi kalau kita nak kata macam kenapa kalau semua orang jadi macam saya, macam mana? Sebab bagi saya, kalau saya seorang saja yang cipta telefon, dan bila semua orang berfikir macam saya, dan ramai orang yang membuat telefon masing-masing sendiri, so competition tu, ilmu tu akan cepat berkembang, idea tu akan banyak dikongsi, dan kita sentiasa improvise dan berinovasi, dan ada daya kreativiti yang tinggi
untuk buat something yang lebih more daripada yang ada pada sekeliling, nak menjadikan satu persaingan yang sihat. Tapi sayangnya persaingan yang sihat tu dia adalah bergantung kepada profit yang kita akan dapat. Sebab kalau tak dapat profit yang kita nak, company kita akan bankrupt, dan itu adalah salah satu benda yang saya tak setuju juga lah. Dan sekarang ni dah jadi makin kompleks. Memang saya perasan saya cakap terabu kan yang saya pun. Dan kalau anda semua terfikir-fikir apa benda yang saya cuba nak sampaikan, apa benda yang saya tak puati ialah saya tidak diberi keluasan untuk berfikir dalam nak buat business nak buat business. Saya macam tak perlu banyak fikiran. Saya perlu cari barang, lepas tu naikkan harga, cari barang, naikkan harga. So macam mana kita nak menyuruh manusia untuk banyakkan kreativiti, banyakkan inovasi, banyakkan improvise? Macam mana kita nak target benda tu kalau kita hanya membuat benda yang rutin, benda yang sama macam orang lain buat? Dan apa akan terjadi pada Malaysia jika masyarakat sekarang makin berkembang, makin memahami tentang apa benda saya buat, diorang terus direct pergi ke kilang tu sendiri. Contohnya macam setiap taman ada tempat jual baju dia sendiri. Setiap taman ada tempat perusahaan untuk ambil produk masing-masing. Cuba bayangkan setiap taman. Kita boleh jadi kaya sebab kita monopoli. Kita seorang yang establish pasal benda tu. Kita seorang yang bagikan ke orang. Kita seorang yang tahu tempat tu ambil ke mana. Dan apa akan terjadi pada satu hari nanti jika semua orang tahu lubuk di mana lubuk yang telah disembunyikan, kononnya disembunyikan oleh orang-orang yang mempunyai kekayaan ni. Saya tak rasa benda ni konspirasi. Kalau kamu cari, kamu akan jumpa. Cuma bila kita kembali balik pada realiti, masyarakat orang Melayu ni memang suka tengok laman web pun, especially Instagram lah. Dia tarik, dia akan tengok. Dan itu adalah bukan culture yang ada pada setiap negara maupun masyarakat setempat. Dan ini adalah salah satu benda yang saya sangat menentang. Dan saya kemungkinan besar saya tidak akan pernah bersetuju dengan sikap yang demikian. Sebab rakyat Malaysia, macam mana sebuah negara tu nak berubah, macam mana negara tu nak menjadi semakin aman untuk hidup dengan apa benda yang dia nak. Kenapa rakyat Malaysia banyakkah habis duit dia untuk beli produk-produk sekeliling? Contohnya baju, tilam, kasut, makanan, almari, perabot. Cuba bayangkan, kalau segala apa benda yang dia beli untuk kawasan rumah dia disebabkan dia pergi ke kilang, dia hanya bayar half price daripada apa yang sepatutnya dibayar. So dia akan ada duit lebih untuk starting maybe business dia sendiri, benda-benda yang mendatangkan manfaat. Baik dia gunakan duit tu untuk bersedekah, ataupun dia gunakan duit tu untuk membayar infrastruktur, atau dia banyak menyumbang duit tu kepada untuk menyediakan kemudahan untuk orang yang susah. Dan itulah manfaat yang kita perlukan pada masyarakat sekarang ni. Saya tak nak orang Melayu banyakkan habis duit dia untuk dirinya sendiri, tapi saya nak dia gunakan duit tu untuk orang lain selain daripada dia. So sebab tu saya recommendkan untuk orang-orang Melayu, better dia orang pergi cari barang dekat kilang tu sendiri daripada dia orang nak berharap pada apps yang telah dimudahkan. Dan tak susah pun kalau kita nak pergi Alibaba tu, kita nak beli selai baju sahaja. Sebab bagi saya, kalau pergi ke laman web Alibaba adalah benefits bagi saya, kenapa saya tak nak benefits tu berlaku pada orang lain sekeliling? Kenapa saya nak benefits tu untuk saya seorang sahaja? So apa guna saya jadi influencer kalau saya menyembunyikan kebenaran? Inilah hakikat yang sebenar. Kenapa saya nak berhasil? Kalau saya mendapat keuntungan daripada benda tu, kenapa saya tak inginkan orang lain mendapat keuntungan yang sama? Habis tu, macam mana saya nak buat bisnes? Itulah cabaran dia. Macam mana kita nak buat bisnes dalam keadaan yang sebegini? Ini baru betul-betul push kita punya mentaliti untuk berfikir di luar kotak, tak seperti apa benda yang dapat disangka oleh orang sekeliling. Itu yang membuatkan kita lebih daripada orang lain. Dan idea saya ialah idea yang kita buat ialah bila kita create produk kita sendiri, dah tentu takkan, bila kita cawan tu, dah tentu tak ada orang yang buat macam cawan yang kita buat.
ketika itulah keuntungan yang kita akan dapat. Dan bagi saya, prioriti untuk menjadi kaya raya ketika itu dah tak relevan. Sebab saya sejujurnya, saya buat bisnes sebab saya tak teringin nak jadi kaya. Saya buat bisnes sebab saya teringin nak masuk satu environment yang luas, yang bermacam-macam kerana, yang bermacam-macam rupa bentuk, yang bermacam-macam design. Dan saya ingin masuk tanpa batasan untuk belajar apa benda sekalipun. Baik buat pergi buat scripting, buat video, hasilkan video, lepas tu belajar pasal software, buat 3D animation, buat iklan, buat go to public speaking, lepas tu tunjukkan bakat, tunjukkan cerita, tunjukkan idea, segala macam. Sebab kita hidup hanya sekali. Dan ada orang pilih untuk dalam keadaan bersahaja, kerja, bagi duit pada anak bini, besarkan anak dengan baik. Alhamdulillah anak berjaya, dan dia masih lagi kerja dekat tempat sama. Dan itu cara pilihan dia, dan ini cara pilihan yang saya pilih. Saya harap saya nak lagi lebih lagi apa benda yang orang boleh expect. Tapi bagi saya perjalanan tu agak jauh sebab saya sekarang sedang merancana sesuatu, iaitu macam mana saya nak achieve apa benda saya nak. Saya akan memulakan, awak akan dengar kisah saya pasal 27 personality. 27 personality, 27 jenis hobi, 27 jenis interior design, 27 jenis kereta kegemaran, 27 jenis karenah, 27 jenis pekerjaan. Dan target saya ialah untuk mencapai 27 jenis produk dalam kehidupan saya. Dan kalau saya boleh buat, anda juga boleh buat. Dan kalau ada isu macam habis tu, siapa nak beli produk siapa macam mana kita nak survive dalam hidup ni? Okey, kompleks. Awak tanya soalan tu, saya akan jawab pada video yang seterusnya, insyaAllah. Sebab sekarang ni kita fokuskan kepada persoalan yang saya terfikir, dan sekarang ni kita lebih membincangkan tentang apa pula yang ada dalam pandangan perspektif mata awak. Adakah awak memikirkan benda yang sama? Adakah relevan untuk saya mengatakan bahawa hidup ini bosan hanya kerana orang tak pandai kat mana nak cari barang? Adakah awak bersetuju? Ataupun awak rasa itu adalah advantage yang mana memang hak saya untuk ambil peluang ni, dan salah orang tu kerana dia sendiri tak mahu belajar? Dan saya tak pernah rasa orang tak mahu belajar. Saya tak pernah rasa. Ramai orang tak tahu kalat, dan tak ramai orang yang sudi nak memberitahu pada diorang tentang apa benda sebenarnya yang berlaku. Dan memang kita nampak benda ni kritikal. Memang ilmu tu adalah salah satu benda yang disimpan. Sebab secara logiknya ialah kalau kita belajar ilmu free, bila kita buat kelas berbayar, dan siapa nak masuk? So kalau kita diamkan mulut, cakap sikit saja, lepas tu kita diamkan mulut, lepas tu kita masuk kelas, berbaloi lah orang tu masuk kelas. Sebab akan ada benda yang dia akan dapat pada kelas tu. Tapi kalau kita cakap benda tu sekarang, idea tu sekarang, siapa yang nak masuk kita punya kelas? Itulah setengah mentaliti yang ada pada orang Melayu, yang menyebabkan dia orang perasa tentang ilmu-ilmu ni. Tapi percayalah, saya orang yang jauh beza. Saya tak sama macam orang. Saya akan cakap juga idea saya akan cerita segalanya pada awak secara percuma. Dan saya masih lagi akan buat kelas yang berbayar. Mentaliti ni kat mana? Macam mana cara saya fikir? Saya akan membuatkan satu personality yang membuatkan diri saya disukai oleh orang ramai, sehingga bila saya buat kelas, bila saya buat produk, bila saya buat buku, orang macam berpusu-pusu. Aku suka betul ilmu asli. Dia bagi ilmu free, dia bercakap, peta bercakap, dia berbudi bahasa. Aku nak support dia. Aku nak masuk juga kelas tu, walaupun aku tahu ilmu, kerana secara tak langsung aku boleh interview, aku boleh tanya soalan personal, dan aku boleh lebih dekat dengan dia, boleh lebih faham pada dia. Walaupun dia tahu apa benda yang saya nak bagi tahu, dia still lagi beli buku saya, dia beli still lagi produk saya. Bukan sebab dia tak ingat, dia nak support. Dan itu apa benda yang saya nak. Saya nak buat something di mana dari suatu tahap awak bayar duit tu dekat saya sebab awak nak tengok saya happy. Saya tak nak awak bayar duit kat saya sebab awak terpaksa, awak terdesak, sebab awak tak tahu pasal benda tu.
Saya nak duit yang diberi, setiap ringgit yang diberi pada saya itu, sebab awak rasa saya layak untuk diberi suatu keistimewaan daripada awak. Dan begitulah saya, cita-cita saya teringin nak jadi jutawan atas keizinan orang sekeliling. Bukannya saya memaksa, bukannya saya memonopoli orang sekeliling, dan tidaklah saya menghasut orang untuk meyakinkan dia bahawa memang saya layak untuk diperjuangkan, tetapi mereka memperjuangkan saya dengan secara sukarela. So nanti kita akan jumpa lagi pada video akan datang. Datangkan kamu punya soalan, bagi tahu kamu punya pendapat. Tak apa, berbeza pendapat sekalipun tidak ada masalah, saya sendiri nak mendengar. Ataupun teruskan mencari idea-idea baru. Okay, saya minta diri dulu. Assalamualaikum.